Ya kadang-kadang orang ni tanya, ustaz, saya dah buat segala ketaatan, tiba macam mana saya boleh buat maksiat? Dia jadi putus asa. Dia jadi give up dengan rahmat Allah. Jangan give up. Barangkali maksiat ini satu takdir Allah supaya kamu tidak sombong dengan kebaikan kamu. Biar nampak juga rendah diri kat mana nampak. Kadang duk nampak diri daripada hari pertama sampai akhir nampak macam Tok Wali je. Biar nampaklah kamu tu kerdil, tak ada apa-apa. Kosong. Tuan-tuan, itu hikmah. Tapi macam saya sebut tadi, jangan kita buat. Tapi kalau Allah takdirkan, jangan berputus asa. Rahmat Allah luas. Inna rahmati wasi'at kulla syai'. Wa rahmati sabaqat ghadabi. Rahmatku meliputi segalanya. Rahmatku mendahului kemarahanku. Seorang bila mohon ampun pada Allah, Allah ampunkan. Maka kadang-kadang tuan-tuan kaki ini tidak mampu tegak dalam ketaatan. Tergelincir juga buat maksiat. Tapi jangan putus asa, bangun balik. Kan ada orang kita tengok bila orang mula tahu maksiat, dia dah tak datang ke masjid lah. Dia tak datang ke masjid, dia tak lagi berjemaah dengan orang. Dia jadi malu sendiri. Rugi dia. Jangan begitu, teruskan ibadat. Kalau bukan masjid ni, masjid lain carilah. Jangan hanya sebab satu maksiat menjadikan kamu terus meninggalkan rumah Allah. Mungkin sebab dia ada buat salah dengan ustaz dia misalnya. Malu. Dah tak belajar, dah duduk rumah. Jangan. Belajar. Kalau malu dengan ustaz tu, kamu belajar dengan ustaz lain, tak apa. Jangan tinggalkan kebaikan. Kita lihat bagaimana orang dapat hidayah ni, tuan-tuan. Orang yang Allah kekalkan hidayah, bila walau dia salah, dia bangun balik untuk taubat. Tapi kalau orang tu, bila dia buat salah, dia give up dengan rahmat Allah, dia takkan kembali. Kerana Allah tak suka orang yang give up. Pernah satu tempat, Masya Allah, seorang lelaki ni baik. Kami masih ingat lelaki ni orang baik. Rajin ke masjid, ke surau. Dan kalau mengajar, dia akan susung budak-budak biar dengar kuliah. Dan kalau budak bising, kena tarik telinga. Saya pun kena tarik telinga. Bising, tarik telinga. Tarik hidung. Rotan, kodang dia lah. Jadi orang pun nampak bagus ni, baik. Bila dia ada kat surau, budak-budak semua jadi baik belaka. Budak-budak jadi wali belaka. Dia mengalah orang tu. Budak-budak bising siap. Macam-macam lah. Boleh maki dia, maki. Orang baik. Kita pun tengok, bagus dia ni. Tiba-tiba, kami tak jumpa lagi dia kat surau. Tak jumpa dah. Kami jumpa dia di rumah, tapi kami tak jumpa dia ke surau. Dia tak lagi dengar kuliah. Dia tak ada lagi fikir, kami kanak-kanak. Tanya kenapa dia ni tak ke masjid. Rupanya di Pinang anak ustaz, ustaz tu tolak. Akhir itu yang menjauhkan dia dari masjid. Oh, ada udang sebalik mi. Nak kahwin dengan anak Tok Guru. Tok Guru tu tolak, tak nak. Ni waktu Tok Guru mengajar lagi hebat dia jaga. Akal yang tua. Dia Minang tolak. Tentang sebab tolak tu je, dia menjauhkan diri dari rumah Allah. Tak belajar dah. Ada kat rumah ada. Tuh, sampai hari ini. Nak cerita. Ya, kadang-kadang bila kita buat taat, ada benda gangguan. Benar dalam kita buat ketaatan, kita naklah orang suka kita. Tiba-tiba orang tak suka. Maka jangan itu menjadi sebab kita lari dari Allah. Tuan-tuan boleh lari daripada orang tu, jangan lari dari Allah. Saya ke masjid itu mana tahu jadi pengusi tahun ni. Nampak dengar pengusi nak benceng dah. Pergi rajin duduk depan. Buat announcement pun rajin. Ibu tak dapat. Misalnya. Baik, kalau awak mengajuk surau tu tak ada hal. Surau lain jangan pergi rumah lain. Tak, dia kena mengajuk semua rumah Allah. Ini satu musibah. Kadang-kadang kita mengajuk dengan ustaz-ustaz kita. Ya, berlaku. Mengajuk dengan Tok Guru. Tuan-tuan nak mengajuk itu biasalah. Tapi jangan mengajuk dengan ilmu Allah. Ya, saya tak ngam dah dengan ustaz ni. Cari ustaz lain. Yang penting tuan-tuan jangan berhenti belajar. Tidak penting tuan-tuan terikat dengan seorang guru, tidak. Itu bukan kewajiban. Cuma kita hari ni minat, kita duduk dengan ustaz tu. Tapi bila tuan-tuan tak minat ustaz tu, tak apa. Jangan tak minat ilmu Allah. Tak minat imam, saya tak ada masalah. Tak minat rumah Allah, masalah besar. Ini kita kena bezakan. Kalau tuan-tuan tak minat pengusi surau tu, AJK-nya, tak ada hal. Tuan-tuan cari masjid lain. Tuan-tuan tak minat ustaz tu mengajar, cara dia. Tak apa, tak ada hal. Tuan-tuan jangan tidak minat ilmu. Cari ilmu dengan siapa pun. Sebab itu kebaikan kita. Sebab itu Syekh Abdul Qadir sebut di sini. Janganlah dengan sebab kebaikan kita sehingga kita melihat kita akan sempurna.
Dan jangan pula bila Allah takdirkan dosa menjadikan kita putus asa. Dua perkara yang perlu ada. Ini bila kita baik sangat, jangan confident. Dan bila kita buat maksiat, jangan putus asa. Kembali pada Allah dengan cara macam mana pun. Kerana Allah Ta'ala, tuan-tuan tak padan. Kita duk mengajuk kat dunia, tiba-tiba masuk neraka, kekal dalam tu, tak padan. Tuan-tuan nak mengajuk dengan agama buat apa? Tak padan kita mengajuk, hanya nak tunjuk, nak tarik perhatian orang sebab mengajuk agama. Tiba-tiba kesudahan kita neraka. Maka bendung sifat mengajuk dalam agama.